Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebab pun dibuat misal. Situ tak? Kita bahasa apa hari tu situ. Sebab pun dibuat misal. Kita kira ibarat dulu. Sebab pun, yakni sebab itulah. Sebab mana? Sebab kata Maha Suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu ittihad dan hulul. Sebab pun, yakni sebab itulah. Sebab kata Maha Suci Allah daripada yang demikian itu ittihad dan hulul tu. Sebab itulah dibuat misal oleh setengah daripada segala orang arif billah. Orang arif billah ni mana orang sampai maqam hati dia kepada makrifat khassah. Dengan bahawa dia senantiasa memandang Allah Ta'ala pada segala-galanya. Hati orang sampai situ. Bila hati orang sampai pada pandang dia tu, dia pandai kepada Allah Ta'ala pada segala-gala. Nanti dia panggil orang-orang arif. Dia panggil siapa dah lah. Bukan kita ni, kalau kita duk buat gapo pun duk berasa kita je baru. Duk berasa kita je baru. Orang arif billah dia buat misal kerana menghampirkan kepada faham, yakni kerana nak memudahkan reti jua. Buat misal tu tujuan tu je. Sebab ulama memberi takrif misal-misal tu ialah juz'iyyun yu'ta bihi li idahil masalah ataupun li idahil qawaid. Wa mari kaedah, wa mari satu misal. Tujuan misal nak menyata, nak mudah faham saja. Sebab kadang-kadang kita tak faham bila misal tu, faham dengan misal. Tu faedah misal. Sebab itulah sebab Allah Maha Suci daripada demikian ittihad dan hulu, lalu itulah buat misal tujuan nak mudah faham saja ya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci, yani maka ia kaedah ibarat dia. Khabar kena serta dengan maka dengan pa bila mubtada serta dengan amma dalam kaedah ibarat. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kita kedai dia. Maka ia Maha Suci dan Maha Tinggi daripada seperti yang dimisalkan itu atau jatuh daripada. Allah Maha Suci, Maha Tinggi hatullah daripada seperti yang dimisalkan itu. Allah tidak kena mengena sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul basir. Dan ayat lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia. Allah, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia Maha Suci dan Maha Tinggi daripada seperti yang dimisalkan itu. Allah Maha Suci daripada itu seperti firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mana misal dibuat misal oleh orang arif, iaitu ni baru misal ada depan lagi. Iaitu kalau kita kata gini, seperti misal yang dimisalkan, yakni misal yang lagi akan datangnya. Mana misal ni? Iaitu seperti kaca. Yang nak misal seperti kaca yang tertulis setengahnya merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau. Nak ayat nak seperti kaca ni jisim lah dia, jirim lah. Yang tertulis makna yang bersifat dengan beberapa warna lah maknanya. Kaca tu ia ada tertulis setengahnya merah, mana bersifat dengan merah,
dan setengahnya kuning. Tengok jebur deh, ada merah, ada jebur kuning, ada pula hijau, macam-macam lah tu. Nak buat misak je kata. Lepas tu maka dihantarkan akan dia akan kaca tu. Kaca yang tertulis setengahnya merah, kuning, hijau tadi tu. Dihantarkan dia akan kaca pada antara bumi dan antara cahaya benderang matahari, cahaya cerah matahari. Cakap itu ada. Terang menerang, benderang. Dia tulis benderang. Antara bumi ambil kaca tak bumi dan antara cahaya benderang, cahaya cerah matahari. Lepas tu lah mana? Maka betapa akau lihat, maka bagaimana akau lihat kepada benderang cahaya matahari tu? Dia akau tengok kepada cerah cahaya matahari tak? Tidakkah akau nampak di situ tertulis ia benderang cahaya matahari tak pada bumi tak? Tak nampak dengan warna tiap-tiap sifat. Ya ada ia warna tiap-tiap sifat, ya ada ia dalam kaca tu. Tak kena nampak cahaya hijau. Tak itu kan? Nah, tengok supaya kita tu bila matahari kalau kita terlemik lampu pecek, pelita pecek. Kita ambil jebur hijau, kita 10 cah di jebur hijau. Tak ke cahaya kita nampak hijau kata. Tak itu kan? Nampak hijau kata. Dan pulaknya kalau hak kuning nampak kuning kata. Cerah cahaya matahari tu lahirlah hijau, kuning, merah. Tu bagaimana kaca bersifat tu lah. Kaca bersifat merah bila cahaya matahari pacang. Cerah dia tu nampak hijau kata. Dia kata. Dengan warna-warna tiap-tiap sifat daripada merah atau kuning hijau. Ya ada ia. Tiap-tiap sifat ya ada ia dalam kaca itu. Padahal benderang cahaya matahari, cerah cahaya matahari itu tiada berpindah ia kepadanya, bukan berpindah kepada kaca. Kepada bumi taklah kau. Bukanlah cerah cahaya matahari itu berpindah kepada kaca, kepada bumi, bukan. Dan pula tiada bercerai ia benderang cahaya matahari itu bukan bercerai daripada zat matahari. Bukan dia cerai tu daripada matahari. Tak. Serta yang demikian itu, demikian tiada bercerai daripada zat matahari itu. Zahir ia. Dalam keadaan begitu pun zahir ia cahaya tu. Dengan segala sifat ni, hal keadaan yang bersepakai dengan segala sifat. Cahaya saat ni tu. Ya hal keadaannya yang bersepakai dengan segala sifat sekaliannya. Tengok sifat kuning, sifat hijau. Padahal matahari itu satu jua je. Matahari saja. Demikianlah Allah zat yang satu je, yang bersifat dengan segala sifat. Sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Maka lahir namanya zat yang bersifat dengan qudrat, panggil zat tu qadir, yang kuasa. Zat yang bersifat dengan ilmu, lahir namanya alim, atau bersifat balaghah alim. Itu dia. Kemudian bila Allah Ta'ala muzahir itu panggil tajalli. Bila Allah Ta'ala muzahir ke sifatnya pada makhluk, lahirlah sifat. Si Zaid itu bersifat dengan kuasa, gagah Zaid ni. Kuat Zaid ni. Sebenarnya sifat gagah kuat ni sifat siapa? Sifat Allah. Tak gitu kan? Sifat kuasa ni sifat siapa hak sebenar, hakikat sebenar? Sifat Allah. Tapi Allah muzahirkan kuasa di Zaid. Lalu kita panggil Zaid ni qadir. Zaid ni gagah. Kamu nak suruh pikul muka tu, tak saya kalah. Bicara Zaid lah. Zaid ni gagah. Ini Allah menzahirkan sifat kegagahan dia pada seorang. Maka hilang lenyap kita daripada Allah. Kenapa Zaid yang gagah? Walhal kalau kata hakikat Allah yang gagah. Sabit tu bila orang yang pandai hakikat tanah makhluk, dia kata Allah gagah. Tengok Zaid duk mikul, ini Allah. Jadi kau tu lalu bila dia pandai Allah pada mata hati, serta terlupa ke makhluk.
pano makhluk. Maka kata Allah lalu, ana Allah duk miku. Dia jadi kok tu. Tapi kalau orang tak terlupa, tak lalai, dia tak boleh makan bakar, tak apa Zaid ni gagah sungguh. Mulut kata Zaid gagah sungguh, hati Allah tak ada terlupa tu. Hai tu pergi makan bakar lah tu. Gitu tak? Tu dia. Kita duk menoreh, duk memotong, kita duk menyaku, kita duk bergalau. Nampak kita lah gagah. Tak itu kan? Kita lah gagah. Tapi kita dah ingat Allah we gagah ni. Bila kita turun tangga boleh pergi ke masjid. Oh gagah lagi ayah dia pergi masjid. Tak erak dah. Kita kata tak erak dah. Tapi hawa pergi kot pasal ni kat tu hari gagah. Gagah lah kok asal ni, kok lain tak erak dah, kok ni tu hari gagah. Mujur lah, aja tak terbit mulut kita. Tu pakai kecek tak terlupa tu hai. Tu hari gagah lagi mujur lah. Boleh dok mari masjid, kok lain tak erak dah nak pergi. Kok ni mujur lagi tu hadap we gagah. Ya ada orang gagah kok lain tak erak kok masjid. Dah. Itu ke? Oh kok lain cerah pagi pas benar lagi Kok masjid lagi tak boleh dah. Curah pagi paklam pelah kebun siap dah motong dina-dina. Kok jemaah subuh tak boleh nak pergi tak erak nak naik masjid. Jangan tengok ada orang pasal tu. Tu dia. Sabit tu kata-kata ayah, mujurnya kita kok ni jo gagah. Tukak-tukak betul hari gagah lagi. Ayat kita tibik Tuhan dia lah tu. Dia pengen kata apa? Dia tak lupa dalam hati dia. Pas kali sekiranya dia tak saya kata Tuhan apa tak ada apa. Tak apa lagi gagah lagi. Ayat itu. Ayah gagah lagi. Gagah lagi. Ngah semaya tu gagah lagi. Ngah puasa tu gagah lagi. Dia tak ada sana Tuhan. Tak apalah bab berkecek lagu tu tapi hati tak lupa Tuhan. Sahabat tu kadang dia tu baik Tuhan dah gagah lagi. Dia sebut Tuhan situ. Dia orang tak lupa ke Tuhan. Dah itu kan? Ada apa orang hak lupa ke makhluk. Kok tu Tuhan. Kok ni Tuhan. Dia panggil pano makhluk. Bawa pada kuat dah hati dia pandai Tuhan saat ni tu. Terlupa ke makhluk. Maka itu Tuhan yang gagah. Ini Tuhan yang kuat. Jadi dia lupa makhluk dia panggil pano. Tak itu kan? Ada apa orang lalai Tuhan tu. Kok tu kita, kok ni kita, kok ni kita. Tak ada Tuhan. Dia panggil lupa ke Tuhan. Mana naknya hak naknya makan bakar. Lah ana makan bakar. Kecek dengan makhluk. Kok tu sana ke makhluk, kok ni sana ke makhluk. Hati senantiasa Tuhan. Tu panggil makan bakar. Tu sempurna. Dia dek. Maka semua kita dak mengajar ni ia bina di atas asas dinnya, atas usul dinnya kita pegang iktikad kenal Allah. Cuba kita tak ada kenal seperti munafik kafir tadi. Di mana dia nak pergi situ? Kalau buat pun buat pura-pura. Tuhan mulut saja. Jadi kok nganyi je. Kalau kata Tuhan apa Tuhan kok nganyi je. Tak itu kan tengok seperti tadi amanna billah. Nganyi je. Bukan sungguh kali. Tu orang tak ada asas. Tu orang tak ada asas. Tu amanna billah. Jadi senang-senang main je. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan hari akhirat. Walau tak percaya sekali, orang panggil senda dia menganyi, mulut saja kata hati dia. Ada apa kita yang mukmin dia kata Allah sungguh. Tak gitu kan? Itulah makna katanya dia buat misal nak kita faham bahawanya zat Allah satu jua yang bersifat dengan beberapa sifat kesempurnaan. Kita dah mengaji dalam usuluddin. Tiap-tiap sifat kamalah, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna, semua tu wajib bagi Allah. Mana sifat sempurna? Kuasanya, dia panggil qudrat. Kehendaknya panggil iradah. Tahu pandanya ilmu, bijak, hikmah. Sebab tu panggil Tuhan tu Hakim, Tuhan tu Alim, Tuhan tu Qadir, Tuhan tu Murid. Tu dia panggil nama Tuhan. Sifat Tuhan qudrat. Maka tu bit namanya Qadir. Sifat Tuhan ilmu, tu bit namanya Alim. Sifat Tuhannya hikmat, maka tu depan tu bit namanya Hakim. Sifat Tuhan hilm, tu bit namanya Halim. Tu nama Tuhan, nama Tuhan. Tiba-tiba kita ambil penyemekan daripada nama Tuhan, buat panggil kepada kita. Ini orang yang murah, ini orang yang beri, ini orang yang kuasa, itu orang yang pandai, ini orang yang jadi tukar. Itu penyem nama Tuhan, buat gajak lah gitu tu. Itu dah ada. Pada hakikat semua tu hak Tuhan. Tu saja dalam pengajian ilmu ni nak siapa kita pergi ke situ. Dia hati kita sapa situ, kecek gapo pun ibarat pun kita bawa kereta, ia cukup sempurna dengan beriknya, dengan kelahnya, dengan gapo, hati pula dalam jaga tengok.
Gi pada cara bawa kereta motor kan. Kadang-kadang kecek duk gini, kecek ngasai. Duk gini kecek karaknya duk kira cara duk sorak atas kereta. Tapi tangik tempat lekak sini. Ni tu kau tengok duk gini sepuluh tempat lekak gitu betul sepatut. Itu ada. Ya hati dia tak terlupa. Kecek duk gini. Ngong kita gini. Siap batas lekak je lekak dah. Sampai tempat break ke je. Serang je break. Bon nampak depan ni lekak patah, dia break serang. Tu. Bon nampak gapo depan dia break serang. Tu duk gini tapi break. Tu apa yang kata hati tak terlupa. Sahabat dia terlupa dia bawa sikit je terali berat dah. Nampak tak? Demikianlah kita hidup dalam dunia ni, segerak-geri kita ke mana dalam buat kerja baik ibadat baik apa, hati tak lupa ke Tuhan. Dia terlupa sikit je, berus dia kelan selalu dah. Sabit tu syaitan dia nak buat terlupa gitu. Sabit tu datang pada hadis bila kita terkebir semaya Allahu akbar, syaitan kerja dia tu uzkur haza, mu ingat kemoga tu, mu ingat kemoga ni. Ya adalah hadis riwayat. Itu kita tak nampak tapi Nabi riwayat. Bila kita terkebir semaya ada syaitan kerja dia suruh kita dah ingat kau tu, ingat kau ni. Pas kita tak ingat sungguh lah semaya. Sabit tu Abu Hanifah dia istinbat daripada hadis sakning tu, ada satu orang hidup merayu ke dia, barang dia hilang. Tak ingat tempat letak, cari tak bertemu, tak ada nak cari. Abu Hanifah kata gini, mu kelik dia ambil semaya, mu semaya. Lepas mu semaya tu mu kena kosong sungguh lah semaya mu tu. Mu jaga jadi tetap hati mu. Tak apa, mu buat gitu. Lepas mu kau meriwayat aku pula. Dia tu pun kelik dia. Kelik dia ambil semaya dia jaga kosong. Ingatlah lu bagi aku duduk situ, ingatlah. Cari tak kat nak cari bos semaya tahulah duduk situ. Pas ada tu dak sak dia pergi royak kat Abu Hanifah. Temu dah dia bagi dia. Temu mana? Temu ingat mana? Kau duduk dalam semaya. Habis tu aku suruh semaya. Pas orang tanya, dia kata, Syekh, aku istinbat ambil daripada mana buat lagu ni? Dia tak aku ambil daripada hadis Nabi SAW riwayat. Apabila semaya seseorang, syaitan selalu dah mu ingat kamu kata, mu ingat kau ni. Pakak mari duk suruh ingat, suruh ingat. Oh, dia kata Syekh istinbat hukum molek. Pandai dia ambil daripada hadis. Ni tengok ulama bijak tak bijak, dia ambil hukum. Dia ambil hukum untuk Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tu pas kita semua ti. Nah, kadang-kadang tak ingat nak kocil tak mana bos maya ingat molek. Duk situlah dia letak tadi. Bos sudah salah dia jepuk nak molek lalu. Tak ada semua cari. Sabit semaya ni besar mati dah itu kan. Cari barang apa temu dah semaya ni. Tu dia. Itulah. Apa? Datang pada hadis lah tu. Sabit tu kata kita duduk semaya dipanggil duduk al-jihad. Ingat semua tiba tak terkebir, ingat lalu buka-bukanya mari dah. Dia panggil kata ada data pada hadis riwayat uzkur haza uzuk kaza wa kaza wa kaza, ada kerja syaitan dah tu. Sampai bila kita tarik mai ingat dia hundur. Dia hundur, dia rai. Tu kita dalam semaya, di luar semaya begitulah. Dia nak pisah buat kita tu lalai dengan kerja, terlupa dengan bercakap, terlupa ngapa, buat kita lupa ke Tuhan. Tapi bila kita zikir, dia terhundur mari. Sabit bagi orang aris ni tu, dia panggil dia sapa dah. Sama ada ketika zikir tak zikir pun dia hati dia sapa. Sama ada ketika dia sebut tak sebut pun hati dia tu sapa. Dia panggil kata bagi orang ni seolah-olah kalau kecek secara senak majak, seolah-olah orang ni hati dia duduk dengan Allah Ta'ala. Dia panggil gitu. Seolah-olah orang ni hati dia tu duduk dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak sapa situ lagi deh. Usaha. Semoga Allah lah. Baik. Itulah maksud dia bercakap duk misawi kepada kita tu. Kemudian lepas pada tu kata Syekh muallif kita ni, dia katakan maka bicarakan olehmu akan misal ini dengan bicara yang sempurna. Bicaralah sempurna. Mudah-mudahan mengasihani oleh Allah. Mudah-mudahan mengasihani Allah oleh Allah akan dikau. Pada barang yang akan dapat akan dia akan barang. Hal keadaan barang yang akan dapat tu muwafakat iyo barang yang akan dapat bagi barang yang kami misalkan akan dia itu. Ini muwafakat dengan apa dia, dengan murah kami kandak tu. Deh. Habis di situ. Setelah itu segala saudaraku yang arif, jikalau
Kitab tu jadi putus sikit dah. Jikalau sebenarnya la berhubung nah sambung dengan kaf. Setelah itu, setelah mana? Setelah aku bicarakan misal, hei segala saudaraku yang arif, jikalau sudah hasil bagimu, kalau sudah dapat bagimu makom ini, kalau dapat bagimu oleh makom ini, makom tauhidul asma, kita ada bicara ni. Kalau dapat dah bagimu makom tauhidul asma ini, kemudian maka tajalli hak, tajalli oleh Allah, apa namanya, haqqu ta'ala atasmu, tajalli daripada menselang-selang daripada dinding mazhabnya dan kecap dia dengan dua isim, dengan dua nama yang menunjuk kedua nama akan dikau atas binasa, menunjuk atas binasa segala mazhabnya, yakni tidak diiktibarkan wujudnya itu binasa di dalam diri ahadiyah Allah Ta'ala. Kecap dia juga. Itu dia dia. Ni yang kena baca kitab sekali lagi. Lepas tu dia nak ayat lah mana. Ni kena katuk kita. Piyah hurai tu. Tak itu ke? Sabit tu kita nak faham kalau kita orang mengaji pula. Ya kitab ni kita tengok masuk ibarat. Masuk ibarat takluk mano i'rab jadi apa, tengok ibarat dhabit sudah dah bila hurai ke katuk kita katuk pak mata dia ada ke katuk kita aja dah. Kalau kita tak katuk pun mata tak tengok je. Tak gitu ke? Maksudnya mana? Jadi makna dia panggil ahadiyah. Ahadiyah ni dia panggil ya masdariyah ni kaunuhu ahadan. Allah ahad. Tak itu kan? Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad, ialah ahad. Ialah Allah ahad. Esa. Ahadiyah ni kaunuhu ahadan. Keadaan Allah yang esa. Itu ahadiyah Allah. Mazhar. Dia sebut limah mazhar. Mazhar dia panggil isim makan. Tempat nyata. Apa tempat nyata? Kita ni. Kita makhluk ni, tapi kita tunjuk tak kita manusia dah. Maknanya makhluk tu panggil semua tu panggil mazhar. Pasti kita misal seperti kita manusia. Dia panggil mazhar, tepat zahir, tepat nyata. Nyata apa? Nyata tadi. Nyata sifat Allah. Tengok, kita bersifat dengan ilmu. Ilmu hakikat, ilmu hak siapa? Ilmu hak Allah. Tahu ni siapa? Sifat Allah. Bukan kita. Sebab kita ni tak tahu gapo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tu hak kita asal. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Dulu mu tak ada. Lepas tu Allah melahirkan kamu. Panggil kata mak kita beranak. Tu kecek dengan cara zahir, mak kita beranak. Bila kecek cara hakikat, Allah melahirkan. Kalau Allah tak itu baik, Allah malah terang lah. Itu ke? Dia kata bila kecak hakikat campur dengan zuhir. Campur zuhir, ibu kita melahirkan kita daripada perutnya keluar perut tu kecak zuhir. Bila kecak hakikat, Allah mengeluar sebab Allah Taala kata wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluar ia akan kamu. Allah melahirkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kamu. Dulu Allah Ta'ala menjadikan kamu dulu besarmu dalam perut makmu. Lepas cuba tengok dengan kuasa Tuhan kita besar dalam perut nak tubik berjalan speed ni. Kata kuasa Tuhan Allah. Tak itu ke? Cuma kita tengok cara zahir sabit. Bidan nyambuk sabit beranak, sabit apa? Sabit belah perut. Itu cara baru. Nampak payah sikit belah. Itu cara zahir. Tapi tengok cara hakiki Allah Ta'ala mengeluar kita daripada perut ibu. Masa kita tubik daripada perut ibu, kita ada tahu gapo? Tuhan nafi la ta'lamuna syai'a. Hal keadaan kamu la ta'lamun, tak tahu kamu akan sekarang pun. Tu kata ilmu bukan kita.
Tu baik mari mung tak ada ilmu sekara pun, tak ada tahu sekara pun. Ba tu baik mari Allah beri tahu pada kita sekara, lepas tu we tahu 2 perkara, we tahu 3 perkara. Nama kata kita ada ilmu dah. Orang tanya, "Mu tahu tak lagi mu kata?" Tak tahu lagi tu. Aku nak royak ni. Royak apa? Tahu so. Orang royak kedua, tahu 2. Tahu 3. Pandai bila, pandai menghitung. Ada kau tahu. Ini mana Tuhan dak beri. Bermakna apa? Kita ni tepat zahir ilmu Tuhan. Kacak tengok ilmu ni mana? Mana dulu kita tak ada apa sekarang ilmu tak ada. Bagi kita lahir ke dunia Allah Taala beritahu. Maka orang panggil nyatalah kata kita ni tahu. Maka panggil kita ni tepat nyata bagi ilmu Tuhan. Bila Tuhan beritahu, kita dapat tahu. Orang panggil kata kita ni tepat nyata ilmu Tuhan. Mazhar. Bila tepat nyata ilmu Tuhan, boleh panggil kata kita ni alim yang tahu. Itu dia. Itu saja. Itu dia panggil tauhidul asma. Kalau gitu bila kita kira alim hakiki kelak siapa? Allah Taala. Hakiki Allah Taala. Cara majak tak apalah. Zaid tu alim, Muhammad tu alim, tak ada apa dah itu kan. Itu dia. Anu faham gitu. Pasti apa ada dalam kejak dia lah. Nanti kita weti kelimah-kelimah dia sebut saatnya tu. Ahadiyah keadaan asa Allah. Jadi mana nak kata kita ni sela dalam keasaan Allah. Sahabat tu dia ada kata dalam syair lagu dia kata kan. Apa nama ni? Berkawan biarlah beribu. Kita duduk ni sayang bermusyarakat, bergaul. Sayang orang tu kita sayang orang ni, kita sayang orang ni, kita masuk orang ni, kita masuk, kita capur belaka tak kira. Bergaul biarlah beribu, tak ada masalah apa. Karena Tuhan apa kata? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka tak nak panggil wa ta'awan, dia kena ada bergaul. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ada bergaul. Tapi hati pada yang satu. Berkawan biarlah beribu, hati pada yang satu. Hati dengan Allah dia. Hati dengan Allah. Apa yang berlaku Allah. Sebab itulah bila orang dia selalu sampai di situ, apa yang berlaku atas diri dia, susah kecemasan, dia tak nampak di situ, tak nampak, dia nampak dari Allah. Sebab dia tak letak, dia tak kata gapo dia saja. Sebab tu syair dia kata la ta'tari fi ma qada. Jangan mulentang, jangan mengkritik barang yang telah diqada oleh Allah. La ta'tari fi ma qada. Washkur la'allaka turtada. Dan musyukur, sepatutnya musyukur, harap-harap kamu direda oleh Allah akan kamu. Wasbir ala murril qada. Dan mu sabar di atas kepahitan qada Allah tu. Lah dari sakit ni bukan dia benar manis, sakit-sakit ni. Tak kita ke? Uzur ni bukan benar manis. Kesusahan ni bukan benar manis, benar pahit. Wasbir ala murril qada. Mu sabar di atas kepahitan qada. In kunta ta'budu man qada. Jika mu tu sembah Tuhan yang telah menentukan itu dan ini. Habis tu orang bagi orang ni bila dia sapa sahabat tu, dia tak kata apa. Bahkan dia duduk sedap pula. Tapi kita tak sapa ni dek. Bila kita tak sapa situ, kita kuat dalam medan ikhtiar dan usaha tu lebih kuat. Sebab kita tak tahan hati, kita nak tak boleh tak tahan hati, kita ikhtiar. Itu dia. Tak cakap nak tangguh, kita cari jalan. Bagi orang hak sapa situ, dia kuasa tangguh. Tak ada apa sebab dia, sebab dia sila tak Allah. Kita ni tepat zahir, ikut dia nak buat gapo tadi kita pun. Sebab tu sekali-sekali dia misal lagi juga kita dengan Allah ni balik seperti wayang dengan dalangnya. Ataupun dia balik kisah lagi seperti mayat di hadapan tukang memandi, ikut nak balik, nak golek kat mana, ikut tukang. Balik kat tu, berdiri, bangun. Mayat nanti turut saja. Itulah seolah-olah mayat ibarat kita, tukang memandi ibarat Allah. Nanti dia misal juga Nabi kita nampak kata kita ni tak ada gapo pada hakikat. Dia tu have zahir sesuatu, zahirlah itu panggil tajalli. Dia panggil tajalli lah tu. Hingga tajalli ada tajalli zat, tajalli sifat dia ada pecah lah. Tajalli asma apa ni. Habis. Tu dalam istilah ilmu ni. Lepas tu nampaknya cukup dulu untuk kali ni, dan sama semula kita ambil di setelah itu. Ya kita ni payah ulik-ulik tak apa. Baca gitu.
Sabit tu setengah-setengah tempat diharamkan tu. Kitab Darul Nafi ni diharamkan. Sebab dia takut sesat. Dia takut sesat. Lepas tu nampaknya cukup dulu deh. Sebuah lagi kita buat apa tadilah. Kita mari turun tu, kita jawab soalan dulu lagi beberapa masalah. Lepas kita tupu kepada 3 buah kitab. Kalau kita buat gitu dah sedia 3 buah insya-Allah. Ini sekat tu dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu